Bangunan kediaman atau bilik penginapan yang tidak berpenghuni atau ditinggalkan dalam tempoh yang lama boleh mengundang kehadiran makhluk halus. Lebih membimbangkan, keberadaan penghuni baru itu dikhawatirkan akan mengganggu ketenteraman manusia yang dianggap sebagai penceroboh lokasi persinggahan mereka. Bangunan atau permis, terutama rumah dan bilik penginapan yang ditinggalkan biarpun dalam tempoh sementara juga, tidak mustahil untuk entiti halus ini masuk dan menghuni ke dalam. Begitulah terjadi kepada Rina, pengalaman yang dilalui oleh beliau apabila terpaksa tinggal bersendirian di rumah ketika seluruh keluarganya keluar pergi ke rumah abang longnya atas urusan kecemasan. Rina tidak menyangka peristiwa seram ini boleh berlaku di rumah itu, biarpun rumah itu dikosongkan hanya dalam waktu yang singkat. Berbagai peristiwa misteri dan pelik telah berlaku sepanjang malam itu. Mari kita ikuti kisah yang tak dapat dilupakan oleh beliau walaupun ia telah berlalu hampir 5 tahun lalu. Pada hari itu macam biasa, tepat pukul 6 petang, setelah selesai menyiapkan kerja-kerja yang telah diberi oleh majikan, Rina terus bersiap untuk pulang ke rumah. Pada petang itu, bila sampai je ke rumah, Rina lihat kereta ayah dah tak ada di tempat parking kereta. Dalam hati, dia orang keluar lah ni. Nasib ada kunci spare. Tak apalah, mungkin keluar sekejap itu. Tanpa berlengah, Rina pun buka pagar dan terus masuk ke parking tempat biasa Rina parking. Memang di situlah tempat Rina parking setiap hari, betul-betul sebelah kereta ayah. Tapi entah kenapa, pada hari itu hati Rina rasa tak sedap. Bila buka dia pintu rumah, terus Rina rasa seram nak masuk. Terasa begitu sunyi dan sepi. Mana taknya, ini pertama kali dalam hidup Rina tinggal kat rumah tu seorang diri. Sebab tu Rina fikir yang bukan-bukan. Tak ada apa-apalah. Kerana terlalu penat, Rina terus masuk ke bilik dan bersiap-siap untuk mandi. Letak beg, ambil tuala, terus ke bilik air untuk mandi. Rina ada satu tabiat buruk, suka mandi sambil menyanyi. Entah kenapa susah betul nak buang tabiat buruk tu. Mungkin dah terbiasa agaknya. Pernah sekali tu mak Rina tegur, "Rina, tak baik mandi sambil menyanyi. Nanti takut mengundang benda-benda tak baik masuk rumah." Mula-mula Rina ikut. Lama-lama lupa buat balik tabiat buruk tu. Mungkin Rina anggap pesanan mak tu hanya nak takut-takutkan Rina sahaja. Dan Rina fikir mungkin perkara ni tak akan berlaku. Tahyul dalam hati. Nak jadikan cerita, ketika Rina mandi sambil menyanyi, la 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 la, tiba-tiba seperti ada seseorang panggil nama Rina. Rina. Suaranya sebiji macam suara adik. Rina pun berhenti menyanyi sambil perlahankan paip hujan. Tenang dan perhati dengan teliti. Takut-takut memang betul tu suara adik. Tak ada apa-apalah, mungkin suara jiran sebelah kot. Mana mungkin suara adik. Adik kan ikut keluar sekali. Rina pun sambung mandi. Tiba-tiba teringat pesan mak. Kali ini tak berani nak menyanyi lagi. Takut. Setelah mandi, Rina pun bersiap-siap untuk solat maghrib. Selang beberapa minit, suara azan pun berkumandang dari surau yang berada agak jauh dari rumah Rina. Sayup-sayup je laungan azan tu kedengaran. Selesai saja solat, buka telekung terus duduk di atas tilam tidur sambil merenung dan memikirkan tentang suara yang memanggil sewaktu mandi tadi. Menong punya menong, tiba-tiba perut terasa lapar. Tiba-tiba tergerak hati nak tengok handphone. Ya Allah, ada 10 panggilan tak dijawab. Fikir-fikir macam mana boleh tak dengar bunyi teringan telefon itu. Pelik. Tak apalah.
Tapi ada satu mesej dari mak yang mengatakan mak keluar sebentar ke rumah Pak Long sebab Pak Long sakit. Tak tahu balik pukul berapa, tapi kalau lapar, mak ada masakkan makanan kegemaran Rina, ikan patin masak asam pedas. Wow, dengar je asam pedas, apa lagi letak telefon, keluar bilik terus berlari menuju ke meja makan. Lupa terus pasal suara tadi. Sampai aja di meja makan, terus dapat pinggan, senduk nasi, senduk lauk asam pedas tadi. Duduk atas kursi meja, makan dengan seleranya. Dalam keadaan lapar ni memang makan apa pun sedap. Lagi-lagi makan makanan yang kita gemar. Memang tak ingat dunia lah. Sedang sedap-sedap makan, tiba-tiba terdengar bunyi pintu terbuka. Rina toleh ke belakang. Ya Allah, pintu bilik tidur Rina terbuka sedikit. Dan semasa Rina toleh, pintu tu masih bergerak lagi. Derau darah masa tu. Rina perhati saja pintu itu. Dalam hati, oh, mungkin tutup tak rapi sebab tu pintu tu terbuka sendiri. Rina bangun dan terus tutup semula pintu bilik Rina. Kali ini Rina tutup dengan hati-hati, pegang tombol pam. Kemudian tolak-tolak sikit dengan tangan, nak pastikan pintu bilik betul-betul tertutup. Masa tu hati dah tak sedap. Rina pun segera ambil pinggan Rina tadi, pergi ke ruang tamu buka TV dan makan sambil menonton. Rasa seram mula berkurangan apabila suara TV mula bergema di seluruh setiap penjuru rumah. Rasa tenang sedikit. Sambil makan, Rina ambil remote Astro dan bertukar-tukar channel, cari cerita apa yang best untuk ditonton. Tukar punya tukar, dalam hati, yes, ada movie yang best untuk Rina tonton. Sambung balik makan sambil menonton movie itu. Sepanjang itu memang tiada apa-apa berlaku, tenang dia, seronok makan sambil itu menonton TV. Selang 15 minit, Rina pun dah siap makan. Alhamdulillah kenyang. Sedap mak masak. Bilalah aku nak pandai masak macam mak, dalam hati berkata. Rina pun pergi ke dapur dan cuci tangan serta bekas pinggan tadi. Sedang sibuk cuci, tiba-tiba terdengar ada bunyi sesuatu jatuh ke lantai. Dalam hati, apa lagi lah ni, aduh. Rina pun segera ke ruang tamu mencari apa yang jatuh. Rina perhati ke lantai mencari apa yang jatuh, tapi sayang tiada apa-apa pun yang Rina jumpa. Apa yang jatuh ya? Kemudian pergi ke meja makan, lihat di lantai dan di bawah meja. Pelik, memang tiada apa-apa pun sebarang objek yang jatuh di atas lantai. Dalam hati, tak ada apa-apalah, mungkin perasaan je. Setelah itu Rina ke dapur sebab terasa haus. Buka peti sejuk, ada jus oren. Rina ambil dan bawa ke ruang tamu, minum sambil menonton movie tadi. Setelah tamat movie itu, tergerak hati nak tukar ke channel lain. Bangun pergi ke meja kopi dan nak ambil remote Astro. Pelik, remote tak ada. Setahu Rina, remote tu memang cantik Rina letak atas meja kopi. Macam mana boleh hilang? Rina pusing balik ke sofa, konon nak cari remote kat situ. Pusing-pusing, rupa-rupanya remote tu ada di bawah kaki sofa. Betul-betul di celah kaki sofa. Oh, jadi yang bunyi benda jatuh tadi rupanya remote Astro. Dalam hati. Tapi pelik, macam mana remote tu boleh jatuh, sedangkan Rina memang yakin remote tu tadi memang betul-betul Rina letak di tengah-tengah meja kopi. Pelik. Rina pun terus menuju ke sofa, membokokkan sedikit badannya dan cuba capai remote yang ada di bawah sofa tadi. Sedang Rina hendak mencapai rumah itu, tiba-tiba meja kopi yang berada di belakang Rina bergerak dengan sendiri. Rina terkejut, terus terduduk di atas sofa dengan wajah ketakutan.
Memang jelas, kedudukan meja kopi itu memang dah berubah sedikit dari kedudukan asalnya. Masa ini seluruh tubuh Rina menggigil ketakutan, kaku dan terdiam, seperti tubuh ini terkunci. Tiba-tiba telefon Rina berbunyi. Rina tersedar, terus masuk ke bilik, ambil handphone dan buka. Rupanya mesej dari mak. Cepat-cepat Rina buka dengan keadaan tangan yang menggigil. Mesej itu berbunyi, "Assalamualaikum. Rina, mak tak dapat balik sebab Pak Long sakit kuat dan terpaksa dibawa ke hospital. Mungkin mak balik esok paginya. Jaga diri baik-baik ya." Ya Allah, mak tak balik. Terkejut dengan mesej itu, tanpa buang masa aku capai kunci rumah, terus keluar dan terus pergi ke rumah Cik Sally jiran sebelah. Sampai di rumah, minta izin tumpang tidur di rumahnya untuk 1 malam saja, dengan alasan tiada orang di rumah. Mujur Cik Sally memahami dan membenarkan Rina tidur di rumahnya. Keesokan hari, apabila mak pulang, Rina pun menceritakan apa yang berlaku di rumah ketika Rina keseorangan. Mak mati-mati tak percaya. Mak kata ini khayalan. Maklumlah, berseorangan di rumah memang fikiran kita akan melayang, mudah berfikir perkara yang bukan-bukan. Dan yang membuatkan Rina sakit hati lagi, apabila mak mula mengungkit balik tentang tabiat buruk Rina yang suka mandi sambil menyanyi. Mungkin tabiat itu yang membuatkan benda tu masuk ke dalam dan mengganggu Rina pada malam itu. Wallahu alam. Sekian. Salam santai, Sarah.